Hidup kita ni bukan sekadar untuk hidup di dunia saja, jangan. Tetapi Allah dia nak ajar hidup ni, kamu kena ingat, lepas pada kamu hidup di dunia, kamu akan jumpa lagi alam yang ketiga dalam hidup kamu. Alam ketiga dipanggil apa dia? Alam barzah. Alam yang kita akan jumpa sekejap lagi. Lepas pada kita hidup di alam barzah, berakhirkah perjalanan hidup kita? Tak. Kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam yang keempat dipanggil alam apa dia? Alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dihidupkan kembali. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, berakhir ke perjalanan hidup kita? Tak lagi. Allah jadikan ada lagi alam yang perlu kita sampai. Hujung dia dipanggil alam syurga ataupun alam neraka. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yakzibun. Kalaulah sekiranya penduduk negeri itu beriman dan juga bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, nescaya kami akan buka ke atas mereka segala pintu-pintu keberkatan, minas sama'i wal ard, daripada langit dan juga bumi. Walakin kazzabu, tapi sayangnya mereka dusta kepada Allah. Fa akhaznahum bima kanu yakzibun, lalu kami rentap segala nikmat-nikmat itu di atas segala pendustaan yang mereka lakukan itu. Surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dihormati Ustaz Abdul Hadi Awang selaku pengurusi dan juga imam pada masjid, ahliatan kuasa masjid, para pemimpin di semua peringkat, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Tamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini, sehingga kan kita diberi peluang untuk datang dan bertamu dalam rumah Allah ini. Syukurnya kerana pada malam ini kita berada dalam rumah Allah di saat mana orang lain sedang sibuk untuk nak merayakan malam kemerdekaan. Kemudian kita dipilih oleh Allah untuk kita datang sekejap di antara maghrib dan isyak ini, bagi kita memikirkan satu tajuk yang besar dalam hidup kita. Itu tajuk tentang masa perjalanan hidup kita untuk menuai yang disebut dengan keberkatan sepanjang perjalanan hidup kita ini, untuk kita bergerak sampai ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi lah kita syukurnya kerana Allah memberi peluang pada kita berada pada penghujung tahun dalam kalender Islam. Kira-kiranya esok lusa kita akan mula berada pada tahun baru dalam kalender Islam. Bagi setengah di kalangan kita tak berapa nampak terhadap hujung tahun yang dijadikan dalam kalender Islam ini, kerana kita biasa nampak hujung tahun ni pada bulan 12. Kita tak nampak hujung tahun ini yang disebut dengan bulan Muharram.
sehingga kan kita terlupa tentang perkara yang besar sebenarnya yang kita berada sekarang ini. Terlupa yang disebut kita berada dalam bulan haram rupa-rupanya. Bulan haram ini kalau kita baca dalam Al-Quran Karim, Allah sebut inna iddatasyuhuru indallahi 12 syahra yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah sebut semenjak Allah ciptakan langit dan bumi ini, Allah jadikan 12 bulan untuk kita lalui. Daripada 12 bulan ini ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan haram ini bulan besar dalam Islam, bulan yang disebut dengan bulan Rejab. Kemudian lepas itu Allah senggangkan masa, kemudian masuk dalam bulan yang disebut dengan Zulkaidah, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. 4 bulan ini merupakan bulan haram dipanggil. Dan orang Arab sebelum daripada datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bila masuk saja dalam bulan haram, mereka berhenti perang. Mereka hormat bulan ini. Yang buat dosa berhenti buat dosa. Yang namakan dengan amal kebaikan, mereka tambahkan lagi amal kebaikan. Kenapa dia mereka hormat bulan ini? Kerana bagi mereka bulan ini bulan yang Allah nak bagi tahu sesuatu kepada umat manusia ini sendiri. Nak ajar pada umat manusia ini supaya kita tahu nilai bulan-bulan yang kita berada, masa-masa yang kita berada. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad teruskan saja bulan hurum ini. Diingatkan pada sahabat-sahabat, ingat bulan haram. Bulan haram ini bulan 12. Kemudian bulan 1 hujung yang disebut dengan bulan Zulhijjah dan bulan yang disebut dengan bulan Muharram. Kenapa Allah dekatkan 2 bulan ini, bulan Zulhijjah dan juga bulan Muharram? Nak suruh kita jangan lupa tentang umur kita, masa kita hidup ini. Ramai di kalangan kita ni, kita terlupa tentang umur kita, masa yang perlu kita ingat dalam hidup kita. Allah dia sumpah terhadap nak suruh kita jangan lupa ni. Allah sumpah dengan masa. Dengan dalam Al-Quran Karim Allah sumpah tentang masa. Tiap kali mana Allah Subhanahu Wa Taala nak mulakan satu surah, antara surah-surah, Allah mulakan dengan masa. Wal asr, misal contoh yang mudah, wadduha wal laili iza saja. Kemudian ayat-ayat yang cerita tentang masa saja. Kenapa Allah sebut tentang masa ni? Nak suruh kita ni jangan hanyut dengan dunia. Jangan kita terlupa. Sekarang kita ramai di kalangan kita terlupa kerana kita dialihkan pada masa yang disebut dengan kalender Masihi. Kita tak ingat tentang kalender Hijri dalam hidup kita. Hari ini ramai di kalangan kita, kalau kita tanya dia, Pakcik umur berapa sekarang? Dia jawab baru 64 tahun disebut. Sebenarnya bukan dia 64 tahun. Dia sudah berusia 66 tahun. Dia tertinggal 2 tahun, dia terlupa. 2 tahun dia tak ingat yang umur dia sudah menjelang usia tua dalam hidup. Ada di kalangan kita, kita tanya dia, kamu umur berapa wahai anak muda? Dia akan jawab, saya baru umur 32 tahun baru. Sebenarnya dia bukan 32 tahun. Mengikut kalender Hijri, dia sudah berusia 33 tahun. Dia terlewat dalam hidup dia. Kenapa Islam dia nak suruh kita ingat tentang masa ni sendiri? Kerana nak suruh kita ni, dalam hidup kita ni, kita jangan lupa yang kita ni akan menuju ke sana nanti. Hidup kita ni bukan sekadar untuk hidup di dunia saja, jangan. Tetapi Allah dia nak ajar hidup ni, kamu kena ingat, lepas pada kamu hidup di dunia, kamu akan jumpa lagi alam yang ketiga dalam hidup kamu. Alam ketiga dipanggil apa dia? Alam barzah. Alam yang kita akan jumpa sekejap lagi. Lepas pada kita hidup di alam barzah, berakhirkah perjalanan hidup kita? Tak. Kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam yang keempat dipanggil alam apa dia? Alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dihidupkan kembali. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, berakhir ke perjalanan hidup kita? Tak lagi. Allah jadikan ada lagi alam yang perlu kita sampai. Hujung dia dipanggil alam syurga ataupun alam neraka. Para hadirin sekalian, kalau orang yang cerdik dalam hidup ini, dia tak fikir tentang nak hidup untuk dunia saja, tidak.
Tetapi orang yang cerdik, dia fikir, macam mana aku nak hidup di alam barzah? Macam mana aku malam pertama di barzah? Macam mana aku nak suruh bila berada di alam barzah, aku menikmati nikmat-nikmat yang banyak yang Allah sediakan di alam barzah. Kemudian lepas pada kita hidup di alam barzah, orang yang cerdik lagi, dia fikir bila dia bangun di akhirat nanti, dia nak berjalan bagaimana nak pergi kepada mahsyar Allah. Pernahkah kita terbayang dalam hidup kita, bila kita bangun daripada kubur sebelah masjid ni, nanti bila kita bangun daripada sebelah kubur masjid ni, kita bangun nak berjalan kepada mahsyar, kita nak menuju ke mana? Pernah tak dalam hidup kita ni, kita duduk termenung seorang-seorang, kalau aku bangun nanti, aku nak bawa amalan apa dia? Nak menuju pada mahsyar Allah, aku nak berjalan dengan siapa? Orang yang cerdik, dia akan fikir terus, aku kena siapkan terus, kena siap benda-benda yang aku nak jalankan. Bila bangun daripada mahsyar nanti, bila kena kepung pada malaikat, aku nak berjalan ke mana? Nak buat apa dia? Saat mana aku dikepung? Waktu mana berjalan daripada mahsyar Allah nanti? Selesai saja daripada mahsyar, lepas pada selesai daripada mahsyar, kita nak ke mana lagi? Kalau kita nak pergi ke Mekah kan, orang kita kursus kan, orang kita kursus nak pergi ke Mekah, bimbang-bimbang kalau dia silap melontar, bimbang-bimbang kalau dia tak reti nak tawaf, nak buat sa'i dan sebagainya. Ni bukan nak pergi ke Mekah ni. Kita kena ingat, ada lagi alam yang kita kena pergi. Alam yang kita kena pergi alam mana? Dia panggil alam mahsyar, alam yang dibangkitkan balik. Waktu mana bangun daripada mahsyar, masing-masing sibuk tanya, man ba'athana min marqadina, siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita semalam? Elok-elok kita tidur, tiba-tiba sekarang kita bangun balik. Lalu dengar satu jawapan, hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-rahman, wa sadaqal mursalun. Kita pun sebut, betul lah yang disebut oleh rasul-rasul dahulu, betul lah yang diajar oleh nabi-nabi dahulu, yang disebut oleh para alim ulama dahulu, membenarkan balik apa yang pernah kita belajar waktu mana kita hidup di dunia. Orang yang cerdik, dia tak berhenti di situ saja. Dia tak berhenti hidup dia untuk di padang mahsyar. Lepas pada hidup di padang mahsyar, kena hidup lagi di alam yang akhir dalam hidup. Alam apa dia? Alam syurga ataupun alam neraka. Pernah tak dalam hidup kita bayangkan dalam syurga nanti kita nak duduk sebelah siapa? Dalam hidup kita ni, dan waktu mana kita nak masuk dalam syurga tu bagaimana? Kita nak makan apa dalam syurga Allah? Dalam hidup kita ni pernah tak kita bayang macam mana nak suruh selamat anak-anak kita, keluarga kita untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam hidup kita. Yang inilah yang perlu ada di kalangan kita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut terus. Rasulullah ajar al-kayyis. Rasulullah sebut, orang yang cerdik di kalangan kamu siapa? Orang yang cerdik di kalangan kamu ni bukan orang yang rumah besar. Orang cerdik di kalangan kamu bukan orang yang jawatan dia besar. Orang cerdik di kalangan kamu bukan orang yang punya pengaruh yang ramai. Orang cerdik di kalangan kamu bukan orang yang ada title itu, title ini, tidak. Tapi orang cerdik di kalangan kamu siapa? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mempersiapkan diri dia, tak habis masa-masa dalam hidup dia. Hidup dia ni, yang dilalui ni, dia tidak berlalu begitu saja, tidak. Tapi dia menyiapkan diri dia. Menyiapkan untuk apa dia? Menyiap diri dia, wa amila lima ba'dal maut. Dia buat amalan untuk bagaimana dia nak hidup lepas pada dia mati nanti. Ni secerdik-cerdik manusia. Orang yang bodoh di kalangan kamu tahu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut terus, man ittaba'a hawahu, orang yang hidup dia melayan hawa nafsu dia. Hidup melayan hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ikut hawa nafsu dia. Orang tanya, tak semayang ke? Tak. Kamu Islam ke kafir? Islam. Jangan sebut-sebut kafir-kafir ni, jangan sebut-sebut. Marah dia. Habis, macam mana kamu tak semayang, kamu tak takut neraka ke? Takut. Siapa kata tak takut? Habis tu macam, kenapa yang kamu tak solat? Aku penat, dia jawab demikian. Aku penat, aku tak solat. Kita tanya balik pada dia, habis tu kamu nak jawab apa dia depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat, dia jawab demikian. Inilah orang yang sebodoh-bodoh manusia. Man ittaba'a hawahu, dia ikut layan hawa nafsu dia. Wa tamanna 'ala Allah, kemudian dia letak angan-angan dia kepada Allah. Allah jadikan dalam hidup ni sebodoh-bodoh manusia. Kamu jangan jadi begitu. Ada orang yang hidup dia, bila dia hidup atas dunia ni, dia orang Islam, tapi dia layan je hawa nafsu dia.
Tahu-tahu bila dia mula dipanggil menghadap, mula dia menyesal. Allah disebut. Allah tegus. Sekarang kita tak menyesal sebab kita tak dipanggil lagi. Cuba kita dipanggil menghadap. Bila kita mula dipanggil menghadap, panggil saja. Benda yang kita akan menyesal sangat dalam hidup kita, masa kita rasa rugi masa kita yang pernah kita lalui. Sekarang kita tak rasa masa kita. Masa-masa dalam hidup kita ni kita tak rasa. Tapi bila kita akan rasa mula penyesalan dalam hidup, kali yang pertama dalam hidup menyesal sungguh-sungguh dalam hidup, bila saat hijab mata kita mula dibuka. Bila hijab mata kita mula dibuka, kita mula nampak malaikat-malaikat mula berduyun-duyun turun. Saat mana malaikat mula berduyun-duyun turun malaikat tersebut, malaikat datang diri depan muka kita. Malaikat mula istihar. Wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar je, Allah rakam terus kata-kata manusia yang saat mana dia dekat nak menghadap depan Allah, dipanggil menghadap, mulut dia sebut terus, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak bagi tahu pada Allah sekejap, jangan bagi mati lagi. Kejap je, kejap malaikat. Sekejap je malaikat, ajalin qarib, sekejap malaikat. Kenapa sekejap ni? Fa'as-saddaqa, baru nak manfaatkan masa. Sekarang juga aku nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin, dan sekarang juga aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa seseorang bila sampai masanya. Bila sampai masa ajalnya, masanya, Allah tak tangguh. Tak kira kamu siapa, kamu ustaz ke, kamu yang berhormat ke, kamu raja ke, kamu siapa pun dalam hidup kamu, sampai masa untuk kamu menghadap depan Allah. Bila sampai dipanggil untuk menghadap depan Allah, ajal dalam hidup kita, Allah sebut terus, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan ulang kalau sekiranya ditangguh saat kematian dalam hidup kamu. Masuk malaikat mula berduyun-duyun masuk dalam badan kita, mula nak tarik roh kita. Sambil masuk tu malaikat istihar terus, wajaat sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran dalam kehidupan kamu. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dah. Atas dunia ni lagi daripada apa hidup ni? Lagi daripada mati je. Perhatikan perasan tak, kita ni hidup ni jangan bagi mati je kita. Sampai peringkat hidup kita ni melarikan diri daripada jangan bagi mati. Allah sebut ni, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sebut wahai Muhammad, kalau ada di kalangan umat manusia ni yang hidup dia cuba melarikan diri daripada kematian, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu mengejar kamu untuk mendapatkan kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dipulangkan pada alam ghaib dan juga alam penyaksian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, di waktu itu akan ditunjukkan balik setiap amalan-amalan yang kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Nak sebutnya hidup ni lagi daripada mati je. Tuan-tuan tanya orang yang jogging tiap-tiap pagi tu kan, orang jogging tiap-tiap pagi tu, kita tanya dia, jogging pagi-pagi ni lagi daripada apa? Mesti dia akan jawab, lagi daripada mati. Dia jawab demikian. Tuan-tuan tanya orang yang makan ubat secekak setiap pagi tu kan, ubat yang dimakan satu genggam segenggam setiap pagi. Kalau kita tanya dia, kamu makan ubat banyak-banyak ni kenapa? Biar lambat mati sikit ustaz, dia jawab. Hidup ni nak lari daripada mati je. Sampai satu masa malaikat masuk. Bila malaikat masuk, malaikat sebut, inilah masa yang kamu lari-lari dalam hidup kamu daripada kematian. Masa ni sampai. Start daripada sampai tu, terus ke hujung kaki kita. Hujung kaki tu, bila roh ni terus, malaikat terus ke hujung kaki nak tarik roh kita ni, mula kita ni keliru, teragak-agak. Mati ke benda ni? Apa benda yang sedang berlaku ni? Bila kena tarik tu, sakit, tak boleh nak dibayang.
Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan belajarlah kitab saat sakaratul maut. Bila kita dekat dengan kematian, belum kita mati lagi, masa sakarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inna sakaratun azim. Sakarat ni satu benda yang menggemparkan dalam hidup kamu. Kamu tak boleh nak bayang Allah sebegini rupa. Tak pernah kita terbayang dalam pemikiran kita sakit sesakit ini dalam hidup. Rasulullah ditanya, sakit macam mana Rasulullah? Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, sakit macam mana Rasulullah? Bila Rasulullah sebut inna sakaratun azim, sakarat ni satu benda yang menggemparkan. Kamu jangan main-main dengan sakarat. Jangan kamu ingat sakarat ni satu benda yang mudah dalam hidup kamu. Sampai Rasulullah suruh belajar macam mana nak suruh kita melalui saat sakarat yang kita lalui. Masa tu masa yang paling penting dalam hidup. Masa yang paling penting dalam hidup. Bila tanya, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, macam mana sakit Rasulullah? Sakarat ni sakit macam mana Rasulullah? Rasulullah kata, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri. Melekat badan kamu di pohon duri, direntak turun ke bawah. Rasulullah ditanya lagi, Rasulullah, sakit macam mana saat itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, macam kulit kamu ni kena siap, kena robek. Kulit kamu ni dikoyokkan, kemudian tarik di atas bara api yang panas. Lepas pada tarik di atas bara api yang panas tu, tarik atas kapas yang basah, bunyi bunyi sakit tak boleh nak dibayang. Bila tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, paling ringan, kata Rasulullah, paling ringan di kalangan umat aku, bagaikan ditebas di tengkuk dia dengan 300 libasan mata pedang, kata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, bila sahabat-sahabat tanya, macam mana sakit saat itu Rasulullah? Sakit ni kena tarik di hujung kaki. Tengah-tengah kena tarik tu, tarik di hujung kaki tu, sakit tak boleh nak disebut. Imam Ghazali sebut, sakit tu sampai mengisut lidah ni masuk ke dalam. Lidah ni masuk ke dalam. Sakitnya saat sakarat ni sampai peringkat tak boleh nak sebut sakit. Badan tak tergerak. Sakit sungguh. Sakit tu sampai peringkat hitam mata menjadi putih, kuping telinga ni menjadi masuk. Disebut demikian. Sakit sampai peringkat nak sebut sakit ni tak boleh. Kedengaran hanya dengusan. Bunyi. Kedengaran. Sakit sungguh. Saat mana kena tarik tu, tengah-tengah tarik. Rasulullah tanya lagi, macam mana sakit Rasulullah? Rasulullah sebut, tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat lah. Ibu-ibu yang melahirkan zuriat, saat mana dia menegan nak keluar zuriat tu, waktu mana dia tegan nak keluar zuriat tu, berpeluh atas dahi ni, pegang tangan tu goncang tu badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Tarik tu, tengah tarik tu syaitan pula pujuk. Yang jahatnya syaitan mula pujuk, kamu jangan taubat lagi, jangan taubat, relax, tak mati lagi ni, tak mati lagi. Syaitan sebut, ni baru permulaan baru, kamu jangan taubat lagi. Sehingga kan di kalangan kita tak taubat, padahal peluang nak taubat boleh sangat pun. Kalau kita di hujung kaki tu kita taubat, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita perlu boleh sebut, Tuhanku, aku ni buat khianat pada diri aku ya Allah. Aku ni buat, masa aku yang berlalu ni dah banyak dah berlalu. Aku hari ni faghfirli, tolong ampunkan dosa aku ya Allah. Boleh sebut, tapi orang kita tak sebut. Tak sebut kerana teranggap-anggap tak pernah dengar kuliah tak pernah dengar, ceramah tak pernah dengar tentang kematian. Waktu mana kena tarik tu, tarik kumpulan utama tu, tarik, Imam Qurtubi kata sampai nampak merah kemerahan di liang-liang roma dia. Roh ni tak nak keluar, pegang betul-betul, tarik heret naik sampai ke lutut. Bila tarik sampai ke lutut, masuk kumpulan yang kedua, tarik lagi daripada lutut naik sampai ke pusat. Bila sampai di pusat tu, rasa sejuk di pusat masing-masing, rasa sejuk yang amat sangat. Tiba-tiba turun balik, roh ni turun sikit turun ke bawah. Bila turun ke bawah tu, syaitan sebut, kan aku dah kata dah tak mati lagi, kata syaitan. Sebab tu aku dah sebut tadi, tak mati ni, roh sedang turun. Dia memang kaedah begitu. Bila roh naik sampai ke pusat kita, tuan-tuan kena ingat, ayah-ayah, ibu-ibu, semua di kalangan kita kena ingat, bila naik sampai ke pusat kita, Allah sengaja turunkan sikit, turun.
Waktu mana turun tu, syaitan sebut, akan aku dah katakan, turun kan? Tengok sekarang turun. Tengok, keliru kita. Turun tu, kita dalam keadaan mikap. Tiba-tiba, bawah sampai bawah kemaluan kita, direntak naik. Kumpulan yang ketiga tarik, zup naik. Zup sampai ke halkum terus. Bila sampai di halkum, tergamam. Allah mati, kita sebut. Bau perasaan, mati. Mati dah. Bila sampai ke halkum tu, perasaan mati tu, mulut sebut terus, qala inni tubtul an. Ya Allah, aku taubatlah sekarang, ya Allah. Aku taubat sekarang, ya Allah. Bila sampai di halqam ni penyesalan kali yang kedua. Semua di kalangan kebanyakan kita ni, dia mula menyesal. Allah mati disebut. Bila tahu mati tu, sampai di halqam saja, qala inni tubtul an. Mula sebut, taubat ya Allah sekarang. Mereka jawab terus, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat. Bukan taubat dah masa ni. Masa roh sampai di halqam baru kamu nak taubat. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Orang yang hidup dalam keadaan buat benda yang keji. Bila roh dia sampai di halqam, mulut dia baru sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah. Mereka kata tak ada taubat. Mereka sebut terus, kalla. Hidup atas dunia ni jangan begitu. Hidup atas dunia ni jangan leka, jangan. Kalla. Mereka sebut terus, kalla. Idza balagatit taraqi. Bila roh kamu digentak sampai di halqam, wa qila man raq. Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Mereka tanya terus, mereka cabar terus. Turun roh. Roh sekarang turun. Dah sampai di halqam dah sekarang. Kamu rasa hebat kan? Kamu rasa diri kamu tabomo, diri kamu doktor, diri kamu ustaz, diri kamu raja, diri kamu siapa? Kamu turun sekarang, roh kamu sekarang. Mereka cabar terus, wa qila man raq. Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu ke bawah? Turun sekarang. Wa zanna annahu al-firaq. Baru perasan, mati aku. Wal tafatis saq bis-saq. Allah sebut mata tu terbeliak, pandang kanan, pandang kiri. Habis terus dalam hidup. Ni kali yang kedua para hadirin. Naik roh kita keluar daripada mata kita. Bila keluar saja, saya nak sebut bagaimana bila masa kita nak menuai keberkatan ini. Tajuk yang tuan-tuan minta supaya saya bercakap sempena malam kemerdekaan ini. Nak sebut merdeka ni bukan merdeka yang kita sambut ni saja, tidak. Merdeka yang besar bila kita boleh masuk dalam kubur kejap lagi. Bila kita masuk dalam kubur sekejap lagi, saat mana kita masuk start daripada kita keluar tu, roh kita ni keluar, masuk dalam dua je bekas. Sama ada bekas yang warna putih, sama ada bekas yang warna hitam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga, insya-Allah. Kita berdoa demikian. Masuk dalam bekas yang warna putih tu, naik terus. Bila menghadap depan Allah, Allah sebut, tentukan dia di kalangan ahli syurga illiyin. Mudah-mudahan kita semua, insya-Allah. Bila turun terus saja roh kita ni berdiri di hujung kepala kita. Naik saja kumpulan daripada bekas yang warna hitam tu, bang busuk, sebusuk-busuk tu, mereka sibuk tanya, roh siapa ni? Bang busuk sangat ni. Roh siapa? Lalu dijawab oleh mereka yang bawa, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Celaka dan bangsalah roh ini. Hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Disumpah seranah oleh mereka. Naik menghadap depan Allah. Naik langit yang kedua, ringkahnya nak sebut menghadap depan Allah. Sampai menghadap depan Allah, Allah sebut tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Bila sebut neraka sijin, turun terus. Roh ni berdiri di hujung kepala masing-masing. Saat mana berdiri di hujung kepala masing-masing, kita mula nampak siapa yang datang buka muka kita. Kita rasa saat mana kucupan anak bongsu kita di atas dahi kita. Kita rasa saat mana orang datang ziarah jenazah kita. Kita nampak seorang-seorang yang datang untuk menziarahi jenazah kita. Kita dengar kalimah-kalimah yang disebut oleh mereka yang menziarahi jenazah kita. Kita rasa saat mana butang baju kita dibuka untuk dimandikan. Kita sebut pada pemandi jenazah, perlahan-perlahan sakit mati tadi belum habis lagi tersebut. Kemudian kita rasa saat mana diusung jenazah kita sampai dikubur. Bila diusung, kita boleh kira berapa orang yang mandikan jenazah kita, yang solat jenazah kita. Kita dibawa sampai ke kubur.
letak jenazah kita di kubur tu, nampak di hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Mula saja turun dalam barzah tu, rasa dah pom terus. Orang usung je jenazah kita ni, angkat jenazah kita nak turun tu, pom terus dah. Rasa dah pengaman yang pertama dipanggil ad-darat. Darat, impitan kubur, disebut demikian. Darat. Bila turun saja, Rasulullah sebut tak ada seorang pun di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Tuan-tuan baca dalam kitab, tuan-tuan datang hadir majlis ilmu, tuan-tuan akan berjumpa dalam bab ni. Hadap muka ke kiblat. Bila hadap muka ke kiblat tu, menghadap muka ke kiblat tu, bau tanah depan muka kita. Dengar suara bawah telinga kita. Selamat datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Bila orang tutup je liang lahat kita ni, bunyi tanah-tanah yang turun. Tum. Tanah-tanah yang turun tu. Bunyi tu bunyi duk. Sampai paras lutut je. Belum lagi tutup. Tanah tu sama rata. Sampai paras lutut. Berdiri dah malaikat munkar dan nakir depan muka kita. Berdiri dah. Halau salat kita. Halau zakat kita. Halau. Semua tiba-tiba mulut kali yang ketiga mula sebut di hadapan Allah. Qala rabbi irji'un. Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup kembali ya Allah. Masing-masing mula sebut, nak hidup balik ya Allah. Nak hidup balik. Kenapa nak hidup? Kenapa nak hidup? Qala rabbi irji'un. Bila sebut nak hidup balik, lalu dia jawab balik, la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau aku boleh hidup balik ya Allah, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu ya Allah. Malaikat jawab terus, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu boleh hidup kembali. Dah terlambat bro, katanya malaikat. Baru masuk kubur, dah masuk dalam kubur baru kamu nak hidup balik. Kalla, jangan kamu harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut yang kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'asun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Tuan-tuan, orang yang sebut nak hidup balik ni mesti orang Islam. Kerana dia tahu amalan soleh nak buat. Tapi kenapa orang Islam nak hidup balik? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang mukmin dia tak ada dah. Bila masuk dalam kubur, dia tanya ma rabbuka wa ma nabiyuka, dia jawab. Saya tak cadang nak cerita yang lain. Panjang di saat mana tanya ma rabbuka wa ma nabiyuka. Dia tanya saja, dia jawab. Kubur dia lapang kubur kita. Mula lapang kubur kita seluas mana? Seluas 70 hasta. Kubur kita menjadi lapang. Saat mana mula lapang kubur kita ni, saat tersebut malaikat heret jenazah kita. Heret jenazah sandar di dinding kubur. Meluruk kain kapan ni turun. Bila turun tu, malaikat tegur kita. Hamba Allah. Allah tanya pada kamu, nak hidup balik tak? Semua orang mukmin yang benar-benar merdeka, dia akan jawab dia, tak nak. Saya tak nak hidup. Saya tak nak hidup kembali. Tak ada seorang pun orang mukmin yang jawab, ya saya nak hidup balik. Semua orang mukmin bila masuk dalam kubur, dia jawab apa dia? Kalla, sekali-kali tak nak hidup. Dia jawab, saya tak nak hidup. Kenapa tak nak hidup? Sakit sakaratul maut tu tak pernah rasa. Sampai masuk dalam kubur dia terasa sakit sakaratul maut. Rasa tenyangnya. Kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid dia bila tanya pada dia, nak hidup balik? Nak. Orang mati syahid dia nak hidup balik. Bila tanya pada dia, kenapa nak hidup balik? Tak sakit mati. Orang mati syahid ni tak ada sakarat pada diri dia. Selain daripada orang mati syahid, semua rasa sakarat. Bila begitu, yang menyebabkan orang mukmin ni yang peliknya, kenapa yang nak hidup balik? Lalu alim ulama jawab, orang ni tak memanfaatkan peluang masa yang Allah bagi dalam hidup. Bila Allah bagi peluang pada kita, ramai di kalangan kita sia-sia peluang-peluang yang Allah bagi pada kita. Peluang apa yang perlu kita lakukan waktu mana kita hidup di atas dunia ni, untuk kita supaya kita tak menyesal balik masuk dalam kubur ni? Ada 3 perkara je saya nak sebut pada malam. Kalau tuan-tuan boleh jaga 3 perkara ni, tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan tak akan rasa
ralat waktu mana kita masuk dalam kubur nanti. Yang pertama, tolong jaga keyakinan dengan Islam. Hidup ini jangan berbolak-balik dengan Islam. Yang ni yang paling penting dalam hidup. Jangan kita di Islam separuh, kufur pada separuh yang lain. Jangan. Islam dalam semua keadaan. Islam dalam ekonomi, Islam dalam sosial, Islam dalam politik, Islam dalam pendidikan, Islam, semua sekali Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam semua sekali. Jangan separuh-separuh, jangan. Dengan Islam ni jangan teragak-agak. Hanya dengan Islam je. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk semua Islam. Jangan kita ni, saya ustaz, saya terima Islam dalam bab sembahyang je. Tapi dalam bab kebudayaan saya tak boleh terima Islam. Jangan. Jangan kita sebut saya tak percaya pada Islam dalam bab ekonomi. Ekonomi Islam saya tak percaya. Ada orang kita demikian. Ada orang kita ni dia teragak-agak dengan Islam. Bila pergi ke bank, pegawai bank tanya, "Pakcik, makcik, nak buat loan ni cara Islamik ke cara konvensional?" Pegawai bank tanya. Dia tanya balik pegawai bank tersebut, "Mana yang untung?" Dia tanya. Mana yang untung? Ni perangai manusia kita. Orang kita ni teragak-agak dengan Islam. Bila orang tanya pada dia, "Tak hantar nak menghafal Quran ke?" Dia tanya balik, "Ada masa depan ke?" Dia tanya. "Nak kerja apa kalau semua menghafal Quran? Habis kamu hantar anak ke mana?" "Saya lebih percaya sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Saya tak percaya sekolah agama." Dia boleh sebut demikian. Anak-anak kita ni, orang kita tak yakin dengan Islam. Tu dalam pendidikan. Ramai mana orang kita tolak pendidikan Islam. Ramai mana orang kita tolak ekonomi Islam. Ramai mana di kalangan kita tolak politik Islam. Ramai mana di kalangan kita tak boleh terima kebudayaan Islam. Padahal Islam ni Allah tak tinggal sikit pun dalam hidup kita. Ma farratna fil kitabi min syai'. Allah tak tinggal, semua Allah ajar. Ni cara agama. Agama disuruh hidup ni begini dalam hidup kamu. Nak suruh kamu selamat, jangan kamu teragak-agak. Nanti kamu keliru nanti. Bila keliru ni, bila roh sampai di halqum, syaitan ni menyamar menjadi arwah ayah kita. Menyamar menjadi arwah ayah ni. Bila sampai di halqum ni kita perasan, oh mati. Syaitan baru perasan kita mati. Malaikat baru tahu kita ni akan mati. Kita tahu dahulu, baru malaikat tahu, barulah syaitan tahu yang kita ni akan mati. Bila tahu saja, syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita. Syaitan menyamar terus. Dia sebut, "Anakku, jangan mati dalam Islam ya." Ni bersama dengan Abah. Abah dahulu mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi. Bila kita cuba juga nak mengucap. Suatu kadang-kadang kalau kita pergi dekat dengan orang nazak, kita ajar dia mengucap. Imam Malik, Imam Ahmad bin Malik, Imam Ahmad disebut apa dia? Imam Ahmad bin Hanbal disebut, kebanyakan orang kalau kita pergi dekat dengan dia nak meninggal dunia, kita ajar dia mengucap, sebut asyhadu an la ilaha illallah. Dia mesti geleng kepala. Dia gerak kepala dia. Tak nak sebut. Macam tak nak sebut. Sebenarnya Imam Ahmad kata, dia bukan digeleng kepala pada kamu, tapi digeleng kepala pada syaitan. Syaitan bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Kamu ulang sebut, orang dekat nak mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Talqinkan orang dekat nak mati dengan la ilaha illallah. Kebanyakan di kalangan mereka geleng kepala. Kita pula bila orang geleng kepala, jangan kita anggap dia geleng kepala pada kita. Kita pula sebut dia ni jahatnya, dekat nak mati pun geleng kepala lagi. Jangan. Dia bukan geleng kepala pada kita. Syaitan ni menyamar menjadi arwah ayah. Syaitan sebut ni abah, ni ayah, ni papa, ni mula sebut ni baba. Dia sebut kamu jangan mati dalam Islam, mati bersama dengan abah. Abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi. Kemudian kita cuba juga mengucap. Nak mengucap juga, syaitan datang menyamar menjadi arwah ibu kita pula. Sambil goyangkan buah dada ni. Tunjuk buah dada ni. Anakku, jangan mati dalam Islam. Umi pernah membesarkan kamu. Dengan air susu inilah yang pernah menyusukan kamu. Anakku, matilah kamu dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Di derga ni tuan-tuan, di Al-Ustaz ni, syaitan Al-Ustaz ni dia tak sebut mati macam tu. Di sini ni syaitan Al-Ustaz ni dia tak akan sebut matilah dalam Yahudi. Orang Al-Ustaz tak kenal Yahudi.
akan sebut matilah dalam Kristian. Kita tak rapat pun dengan Kristian. Tuan-tuan kena ingat, dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut. Anakku, matilah kalian dalam Islam nasionalis. Anakku, matilah kalian dalam Islam sekularis. Anakku, matilah kalian dalam Islam Syiah. Anakku, matilah kalian. Kita pun dengar Islam juga ni, mati je lah kita sebut. Lalu kita terkeliru. Saya nak sebut, bila sebut Islam, al-Islam huwal Islam. Allah sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang muslim. Maknanya apa dia? Jaga keyakinan. Jangan tercampur. Islam jangan campur dengan liberal. Islam jangan tercampur dengan pahaman-pahaman selain daripada Islam. Jangan campur. Dalam hidup kita ni al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Peliknya orang Islam tak percaya pada Islam. Dalam hidup kita, kita orang Islam, tiba-tiba kita tak percaya dengan Islam. Yang pertama, kalau kita nak suruh kita merdeka dalam kubur sekejap lagi, pastikan kita ni benar-benar dalam keadaan keyakinan dengan Islam. Yang kedua, tolong jaga ibadah kita dengan Allah. Jaga ibadah kita dengan Allah. Sepanjang kita hidup ni, jangan tertinggal walaupun 1 rakaat solat. Sembahyang kena jaga. Ayah-ayah, ibu-ibu, jangan kalian tinggal solat. Jangan tinggal. Tak berbaloi tinggal 1 rakaat untuk berpuluh tahun dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak mandan pada diri kita. 1 rakaat yang kita tukar dengan nilai yang apa dia? Nilai yang dalam api neraka Allah. Biar cerdik sikit kita. Hidup kita ni biar cerdik. Cerdik kita bagaimana? Dalam hidup kita. Jaga jangan tinggal solat. Bila kita berusia, semakin berebut sah jam pertama. Semakin berusia, jangan berebut sah belakang, jangan berebut. Berebut sah jam pertama di masjid. Bila orang tanya kenapa? Saya dah tak lama lagi untuk dipanggil menghadap di hadapan Allah. Biar kita di sah jam pertama ni, semua orang-orang yang dah bersedia untuk menghadap di hadapan Allah. Berebut di kalangan kita. Nak menandakan kita ni memang betul-betul dalam hidup kita ni dalam keadaan bersedia untuk taat pada perintah Allah. Kemudian jaga solat. Solat apa dia kena jaga? Solat berjemaah. Yang kedua, solat tahajud malam. Solat berjemaah. Ayah-ayah, ibu-ibu jangan tinggal lagi. Berjemaah, terutama solat subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Yang ni 2 waktu ni di antara waktu yang penting sangat untuk kita jaga. Bahkan ada hadis Rasulullah cerita, walaupun dibincang tentang hadis ini, tentang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau kamu nak tahu kamu ni orang mukmin ke munafik, kamu tengok sembahyang subuh berjemaah ke ataupun isyak berjemaah kepada diri kamu. Kalau kamu boleh sembahyang subuh dan isyak berjemaah, tanda kamu mukmin. Kalau kamu tak boleh jaga 2 waktu ni, kebanyakan di kalangan orang munafik, dia sukar untuk menjaga 2 waktu untuk berjemaah. Jadi kita kena semangat. Demikian. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati suami ibu-ibu tak boleh datang sembahyang subuh berjemaah dan isyak berjemaah, ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik dalam hidup. Cuma malam ni jangan sebut lagi. Jangan balik ke rumah nanti, abang dengar tak ceramah tadi? Abang memang munafik bang. Jangan sebut lagi. Malam ni kita relax dahulu. Kerja ibu-ibu apa dia? Kejut suami masing-masing. Bangun. Subuh je bangun. Kejut suami kita. Abang bangun bang. Pergi sembahyang subuh berjemaah. Kalau abang boleh sembahyang subuh berjemaah, keluarga kita keluarga mukmin bang. Kita diselamat daripada sifat munafik. Pujuk dan pujuk. Suami kita ni, bila dia tak nak bangun, ditarik kain simut, dia tutup kepala dia tersebut, kita buka perlahan-lahan. Bisik dekat telinga dia. Ma rabbuka, kita sebut. Bingkang bangun terus tak kena gaya. Nak sebutnya gambaran, kejut. Bangunkan suami kita. Bangunkan anak lelaki. Semua menantu kita yang lelaki datang sembahyang berjemaah. Keutamaan dalam hidup kita. Sebab ada suami kita, jangan bimbang. Abang pergi sembahyang subuh berjemaah, pergi dalam hidup kita sembahyang isyak berjemaah, tanda kita terselamat daripada sifat yang demikian. Jangan guna bahasa kasar-kasar kejut suami kita, jangan. Orang lelaki pantang kena kejut dengan bahasa yang kasar. Pagi hari jangan guna bahasa yang kasar-kasar. Kejut suami kita, bangun bang, pergi sembahyang subuh berjemaah, pergi. Muka munafik je seorang-seorang. Kalau kita sebut demikian, makan penampau tawa kita bagi. Nak sebutnya jaga pada diri kita istilah demikian.
Jaga solat. Saya nak sebut, maksudnya solat jangan tinggal. Ayah-ayah tak untung pun, ibu-ibu tak untung pun tinggal solat. Jangan tinggal solat walaupun 1 rakaat. Dalam masa yang sama, yang kedua baca Quran. Yang kedua, dalam waktu mana kita nak suruh kita selamat dalam kubur nanti, Quran jangan tak boleh baca. Mesti sentiasa membaca Al-Quran. Baca tiap-tiap hari. Jangan rajin baca WhatsApp. Banyakkan dalam hidup kita membaca Al-Quran kan. Al-Quran mesti diulang dan diulang. Dibaca. Jangan tak boleh baca Quran. Kalau kalian ada di kalangan kita yang tak boleh baca Quran, dia mati dalam keadaan dia tak boleh baca Quran, dia masuk dalam kubur tu, confirm dia tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Jangan tahu lepas ke tak lepas. Jangan tak boleh baca Quran. Semua di kalangan kita kena boleh baca Quran. Jangan tak boleh baca Quran. Jangan buat alasan. Orang tanya kenapa tak boleh baca Quran? Saya benak sikit ustaz. Kenapa benak? Makan semut banyak sangat dulu. Bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Jangan alasan. Jangan banyak alasan. Quran mesti boleh baca. Kalau tak boleh baca, menangis sekarang. Lebih baik menangis sekarang. Pegang riba Quran. Riba Quran. Jalankan jari atas tulisan Quran. Bagi tahu ada Allah. Tak boleh baca ya Allah. Tak boleh baca ya Allah. Menangis esak-esak itu. Sak khabar orang putih boleh baca ya Allah. Sak khabar kamu aku tak boleh baca ya Allah. Nak masuk syurga macam mana kalau Quran tak boleh baca? Quran mesti boleh baca. Tak ada alasan tak boleh baca. Di kalangan kita kena boleh baca Al-Quran kali. Kalau tak boleh juga, tak boleh ustaz, saya tak boleh baca. Dia buat alasan macam-macam gaya, tak boleh baca. Siapa yang tak boleh baca, saya cabarkan tulis balik Al-Quran kali. Tulis Al-Quran, salin Al-Quran, tekak Al-Quran, ambil Al-Quran tekak, tulis balik satu-satu Al-Quran. Sebelum mati mesti 30 juzuk Al-Quran yang telah ditulis sebelum dia menghadap di hadapan Allah. Nak sebutnya kena boleh baca Al-Quran. Kerana ni di antara syarat nak suruh kita selamat. Bila kita masuk dalam kubur, kita akan dapat keberkatan dalam kehidupan kita. Ni antara benda yang penting pada diri kita. Kalau tak boleh juga, saya tak boleh ustaz datang ke masjid ni, bagi tahu pada AJK masjid, tuan, saya tak boleh baca Quran tuan, nangis dia. AJK masjid kena umum tiap-tiap hari Jumaat. Siapa di kalangan ahli qaryah kita yang tak boleh baca Quran, tolong senarai nama dekat dinding papan kenyataan. Bagi nombor telefon orang yang ahli qaryah yang boleh baca Quran, tolong bagi nama. Manakala yang boleh baca, tolong hajar yang tak boleh baca. Sedarakan mereka bagaikan Rasulullah mempersedarakan di antara Aus dan juga Khazraj, bagaikan Ansar dan juga Muhajirin. Ini masa hijrah yang kita nak lalui. Sedarakan mereka, temukan mereka, bagi tahu pada AJK masjid, jangan malu dalam kita tak mampu dalam baca Al-Quran kali. Kenapa? Kerana orang tak boleh baca Quran inilah orang yang akan lawan Islam. Kalau dia boleh baca Quran, dia tak akan lawan alim ulama. Dia tak akan caci para alim ulama. Yang caci para alim ulama, yang maki para alim ulama sekarang ni siapa? Mesti dia tak boleh baca Al-Quran, dan mesti dia tak boleh tulis Al-Quran kali. Orang yang demikian, Al-Quran mesti boleh dibaca. Orang yang boleh baca Al-Quran, roh jiwa dia penuh dengan agama, penuh dengan agama kehidupan dia. Mari datang jumpa dengan AJK masjid, bagi tahu pada AJK masjid, tuan, saya tak boleh baca Al-Quran. AJK pula jangan jawab pula, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga, katanya AJK. Jangan jawab demikian, buat malu company je dipanggil. Dalam hidup kita ini keadaan yang mesti kita ada pada diri kita. Dua, yang ketiga, tolong banyakkan infak di jalan agama. Dalam ibadah ini bersedekah. Bersedekah ni jangan jadi penyimpan harta dunia. Jangan. Ramai dah orang yang menyesal bila masuk kubur, harta benda dia penuh ke atas dunia, tak boleh bawa sampai ke akhirat Allah. Rugi kita. Kita ni lagi kita berusia, lagi kita infak. Lagi berusia, lagi infak. Orang tanya kenapa infak? Saya sedang menukar daripada nilaian harta dunia kepada nilaian akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita infak ni, kita jumpa balik di akhirat. Jangan risau pada diri kita. Ada di kalangan kita kan, dia sayang pada tanah dia. Apa masalahnya? Dekat nak meninggal dunia, dia dah usia dia dalam keadaan begini, dia jumpa dengan AJK masjid, dia sebut, saya wakafkan untuk kerja-kerja amal agama.
yang banyak yang nak digunakan dalam kehidupan kita nanti. Tanah dia ni, dia jumpa balik di akhirat nanti. Dia jumpa balik di akhirat. Nak sebutnya demikian. Ada orang yang dia sayang harta dia, dia ambil harta dia, kereta dia, kenderaan dia, dia pergi masjid, saya wakafkan kenderaan ini untuk masjid. Nak sebutnya demikian. Ni punca apa dia? Dia boleh buat demikian kerana dia yakin aku jumpa balik kenderaan di akhirat nanti. Dalam hidup kita ni, jangan kita nampak di dunia, jangan. Ramai mana orang simpan untuk orang lain. Rasulullah kata, kamu tahu tak, ramai orang yang hidup atas dunia ni penyimpan harta orang, menyayangi harta orang lebih daripada dia menyayangi hartanya sendiri. Sahabat-sahabat terkejut, ada ke ya Rasulullah orang yang hidup menyayangi harta orang lebih daripada menyayangi hartanya sendiri? Rasulullah kata, bersepah di kalangan umat aku nanti. Umat aku ni, dia jadi akhir zaman nanti, dia sayang pada dunia, dia cari harta, dia simpan untuk orang lain. Bila dia mati, harta tu menjadi milik orang yang dia sendiri tak ada pun harta untuk dibawa ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi dalam hidup kita. Saya ulang banyak kali di kalangan kita kan, ramai mana orang kita ni diterperangkap dengan kata-kata manusia. Kata-kata dia sebut simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua. Siapa yang jangan suruh simpan untuk hari tua? Islam tak suruh pun simpan untuk hari tua. Orang tanya pada dia, simpan untuk apa? Simpan untuk hari tua. Sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua, dia jawab. Baru nak tua, padahal dia dah berusia tua. Ada di kalangan kita dah pencen, balik kampung, buat rumah besar, siap je rumah besar, beli kereta besar. Untuk apa saat demikian? Dia sudah tua, dia nak kereta mewah, kemudian rumah mewah, siap saja beli kereta besar, nak masuk rumah besar ni, kahwin isteri besar pula dia. Kahwin cukup seminggu, masuk dalam rumah baru, meninggal dunia dia. Bila meninggal dunia, harta tu menjadi milik isterinya. Isterinya pula lepas pada habis iddah, kahwin dengan suami baru pula. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru ni, raun kawasan kubur kita. Kita pun tengok macam-macam je kereta ni kita. Dia raun saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati dia. Bila dia horn tu rasa nak jadi hantu maklimah balik rumah je kita. Ni yang kita menyesal dalam hidup kita. Dua, dalam ibadah. Yang ketiga, tolong jaga akhlak. Jaga tiga ni je dalam hidup kita, tolong jaga akhlak. Akhlak apa dia? Jangan banyak lagi bercakap tentang dunia. Jangan banyak lagi bercakap. Mulut kita tolong jaga. Ayah-ayah, ibu-ibu, jangan sibuk lagi bercakap tentang dunia. Jangan sibuk lagi nak main game. Tua-tua main PUBG dia panggil macam. Tua-tua pun main game. Main Candy Crush pula tu. Tua-tua kita menghabiskan masa demikian. Kita ni habis masa kita. Jangan demikian. Sayang kita. Kita bila kita semakin berusia, semakin banyak bercerita tentang akhirat. Mulut bercakap tentang akhirat. Panggillah anak-anak kita balik. Bagi tahu pada anak-anak kita, abah ni dah meninggal dunia, dah hampir meninggal dunia dah ni. Banyak dah penyakit. Abah nak tanya sikit pada kamu. Kalau abah meninggal dunia, kamu nak ke bumi kat mana jenazah abah? Tanya pada kita, pada anak-anak kita. Kalau Umi meninggal dunia, siapa nak mandikan jenazah Umi? Kalau Mama meninggal dunia, siapa yang nak usung jenazah Mama? Siapa yang nak solat jenazah kita? Anak yang pertama akan kat mana? Anak yang kedua kat mana? Kita dah bagi tahu dah. Siap dah kain kapan. Kita tunjuk pada mereka tersebut. Perjalanan kita. Kita sibuk tanya anak yang malam yang pertama, siapa yang nak berada atas kubur baca doa untuk Mama? Malam yang kedua, anak mana yang nak baca doa untuk bapa? Kita sebut demikian. Malam yang ketiga, siapa nak baca doa untuk Abi? Tanya anak-anak kita. Biar anak kita tanya, kenapa malam kenapa malam Abi? Biar anak kita tanya demikian. Malam tak sanggup, dia sebut demikian. Kalau siang hari sanggup sikit, biar kita ni kita bagi tahu kenapa yang dalam hidup kita memerlukan sangat doa-doa mereka saat mana kita bersendirian di alam barzah nanti. Ini dipanggil kekuatan orang mukmin. Satu kitanya, bila kita boleh jaga akhlak kita, jangan putus silaturahim. Sambung silaturahim di kalangan kita. Rapatkan ukhuwah di kalangan setiap umat ini. Jangan kita putus silaturahim kita. Bila kita putus silaturahim kita, orang bukan Islam akan beraya di atas putusnya silaturahim orang Islam.
Orang bukan Islam seronok. Bagus. Lagi orang Islam kaya, lagi seronok kami. Lagi pecahnya orang Islam, lagi kami boleh memimpin mereka. Selagi mana orang Islam ni dalam keadaan satu kesatuan, waktu itulah kami tak boleh menguasai mereka tersebut. Inilah keadaan yang perlu kita ada. Tiga-tiga ni kita jaga. Bila kita boleh jaga tiga-tiga perkara ni, insya-Allah kita akan mula menuai keberkatan hidup kita ni bila kita masuk dalam kubur nanti. Kita akan menuai keberkatan perjalanan umur kita saat mana kita bangkit daripada mahsyar nanti. Bila kita boleh jaga tiga-tiga perkara ni, kita akan rasa nikmat. Masuk pijak pintu syurga tu, mulut kita akan sebut, wa qalul hamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mulut kita akan sebut segala puji bagi Allah di atas nikmat yang telah kamu kurniakan pada kami ini ya Allah. Kalau kamu tak bagi nikmat ini ya Allah, nescaya kami tak dapat nikmat untuk dipijak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Saya rasa sekadar inilah, mudah-mudahan sejam kita bercakap ini dia akan mampu untuk menyedarkan sikit diri kita, membuka sikit ruang perjalanan hidup kita untuk kita bersiap yang sebenarnya menyambut kemerdekaan, menyambut tahun baru ni untuk memastikan diri kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nilai sambut merdeka tapi masuk neraka. Tak ada nilai. Tak ada nilai kita sambut tahun baru tiba-tiba kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita bernilai dalam hidup ni. Bernilai dengan apa dia? Dengan ketaatan yang terusan dalam kitanya menjadi hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sejam ni. Saya dah tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 6 kali dah saya kira. Jadi mudah-mudahan malam yang baik ini kita akan diberi lagi keberkatan dan banyakkan doa bertasbih pada Allah, berzikir pada Allah. Bila Rasulullah buka kota Mekah, Allah ajar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhan kamu, wastaghfirhu, dan minta ampun pada Allah. Kita ni malam-malam sebegini kita diingatkan dengan peristiwa kemerdekaan, kita hanya sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mulut kita ni sentiasa bertasbih pada Allah di atas nikmat kemerdekaan tu, kemudian kita isi dengan ketaatan pada Allah, dan akhirnya kita akan dapat nikmat yang besar bila kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mari kita sama-sama berdoa pada malam yang baik ini, dan Allah jadikan kebaikan daripada doa-doa kita berterusan dalam hidup kita insya-Allah. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni, kat luar nanti ada satu kitab yang saya pernah sebut kat sini pun sebelum daripada ni pun. Kitab ni saya sendiri karang, persiapan menjelang kematian. Bila dekat nak mati, nak buat apa dia? Ramai orang kita dia tak tahu nak buat apa dia. Tengok orang nak mati pun dia tak tahu nak buat apa dia, dan kalau dia nak mati pun dia tak tahu nak buat apa dia. Saya dah karang kitab ni, tuan-tuan baca dalam kitab ni nya ada 3 bab je. Bab bila kita ziarah orang sakit macam mana. Bila kita sakit, ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada Abu Hurairah, kalau kamu tahu penyakit kamu ni nak bawa mati, kamu baca doa ni. Membaca doa ni. Kemudian lepas pada kamu baca doa ni, kamu meninggal dunia, tempat kamu dalam syurga Allah, dan Allah haramkan jenazah kamu dihumban ke dalam neraka Allah. Rasulullah, Abu Hurairah tanya, apa dia Rasulullah? Rasulullah ajar doa. Rasulullah ajar. Kemudian Rasulullah, Abu Hurairah ajar, termasuk guru saya waktu mana saya belajar di Mesir dahulu. Guru saya disebut, kamu baca doa ni, kamu baca, saya baca, kemudian kamu ikut. Kami pun ikut yang dibaca oleh guru kami. Hujung tu dia sebut, aku ijazahkanlah doa ini pada kalian semua. Malam ni saya nak sebut begitu juga. Doa ni saya nak baca, tuan-tuan ikut. Hujung nanti saya akan sebut, saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ni. Tuan-tuan jawab, kami terimalah doa ini. Boleh mudah-mudahan jadi amalan sampailah kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca, tuan-tuan ikut. La ilaha illallah, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih ala kulli halin. Allahu akbar kabiran kibriya rabbina
wa jalalatuhu wa qudratuhu bi kulli makanin. Allahumma in kunta amrattani litakbida ruhi fi awwali maradi hada faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Jemaah sekalian, sebelum tu saya karang juga satu kitab, ud'uni, doalah kamu padaku, yang Allah ajar pada kita ni supaya baca doa. Rupa-rupanya dalam Al-Quran ni saya keluarkan daripada doa-doa daripada Al-Quran. Semua doa-doa daripada Al-Quran. Setiap surah ni ada doa-doa yang Allah ajar. Bukan setiap surah yang kecil tak, tapi surah yang besar tu ada doa. Macam surah Al-An'am ada doa. Doa memohon agar dikurniakan petunjuk oleh Allah. Kemudian doa ni banyak sangat, doa-doa ni. Saya susun balik. Kalau tuan-tuan ada kelapangan rezeki, tuan-tuan bacalah doa ini dan hafal doa ni. Bila kita hafal ni, dua-dua kita hafal. Hafal ayat Quran dan hafal doa yang diajar oleh Allah pada diri kita ni sendiri. Ini di antara kitab yang bulan Ramadan baru ni saya dan orang rumah susun kitab ini untuk menjadi panduan pada kita semua. Antara cita-cita besar saya ialah untuk saya nak memastikan orang Malaysia kita ni bila meninggal dunia semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cita-cita yang sedang kita usahakan waktu kita kuliah, di mana-mana pun kita pergi dengan tujuan ni lah. Tujuan nak suruh kita tunjuk jalan hidup ni. Jalan hidup ni jangan kita nampak di dunia je, tapi kita nampak di akhirat Allah. Saya sendiri karang kitab ni oleh kerana saya bangunkan sekolah tahfiz di belakang saya. Belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang telah saya bangunkan di Pahang, kemudian saya bangunkan di Kelantan, saya bangunkan di Shah Alam. Bangunan di Shah Alam kami beli, kemudian kami jadikan tempat pelajar menghafal Quran. Kemudian di Kedah ni di Pulau Langkawi. Di Pulau Langkawi saya bangunkan juga sekolah Ma'at Tahfiz di sana. Beli tanah, kemudian wakafkan, kemudian ambil anak-anak yatim orang miskin untuk dijadikan untuk dana untuk mereka ni menghafal Quran. Sama juga di selatan Thailand satu lagi. Kemudian selatan Thailand tu bila saya pergi ke sana, ada anak-anak yatim piatu. Asalnya pelajar 22 orang pelajar yang menghafal Quran. Sekarang ada lebih kurang 500 lebih pelajar yang menghafal Quran ni. Tiap-tiap bulan saya hantar pada mereka tu lebih kurang 30,000, 40,000 ringgit bagi membiayai mereka ni sendiri. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka bangun tahajud malam-malam 3 jam mereka sujud doa pada Allah. Kemudian mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir saya kata minum air madu. Orang yang kena macam-macam gaya penyakit-penyakit ni saya cuba dengan cara demikian, baca ayat-ayat ruqyah, kemudian minum air madu, muntah, keluar benda yang pelik-pelik. Masyarakat kita ni kuat ilmu sihir. Orang kita ni sihir-menyihir ni jadi satu kebiasaan di kalangan kita hari ni. Kita pula bila kena sihir, kita tak tahu nak buat apa dia. Orang kita pergi report pada polis, tuan saya kena sihir, dia sebut. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga. Nak sebutnya tak tahu nak buat macam mana lagi. Orang kita, masyarakat kita ni. Jadi saya nak hilangkan daripada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya buat demikian perubatan Islam. Saya nak suruh orang kita ni selamat daripada perkara-perkara yang sedemikian rupa. Dan saya pernah kena batu karang, minum air madu tu keluar batu karang tersebut. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu ni makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ni satu amalan yang baik yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita seharian. Cuba buat amalan demikian. Yang keduanya, minum air susu kambing. Para hadirin sekalian, tuan-tuan cuba buat amalan demikian. Minum susu kambing campur dengan madu. Itu pun satu kekuatan yang Allah jadikan pada kita. Kat belakang nanti adalah yang demikian tu untuk dana sekolah saya lah.
Tuan-tuan, mudah-mudahan dia akan jadi kebaikan pada kita semua. Kalau tuan-tuan tak boleh juga, tuan-tuan tolong ambil pamphlet ni je lah. Pamphlet tajaan pelajar saya yang belajar di Langkawi tu. Ada lagi yang tak boleh bayar yuran, anak yatim, orang susah. Dan mereka ni perlu pada tajaan. Kalau tuan-tuan nak taja seorang-seorang, nak jadikan anak angkat kita, jadikan anak angkat dia baca Quran untuk kita sampai bila-bila ni, mudah-mudahan dia akan jadi pahala-pahala untuk diri kita lepas pada kita tiada ni. Tuan-tuan ambil pamphlet ni, tuan-tuan pergi ke Maybank ataupun bank Islam, berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu sama tu. Nak impak ke tak impak, nak derma ke tak derma. Ini mudah-mudahan lah perhatian sekalian boleh manfaatkan bersama. Satu lagi, sayanya bila buat rawatan di Shah Alam tu, orang kita ni ramai datang mengadu pasal mereka ni kena gangguan malam-malam tidur, mimpi air banyak, mimpi menyusu bayi, kemudian gigi bunyi kak gigi, kemudian kadang-kadang bau badan yang busuk. Ni gangguan saka dia panggil. Ada bangun daripada tidur rasa sakit yang amat sangat, sakit sendi-sendi kita ni sakit, belakang kita ni macam rasa bertenggek, ada benda kat belakang. Ni gangguan saka. Saka ramai orang kita kena. Yang kena gangguan saka. Kalau kena gangguan pusaka tak masalah langsung. Tapi gangguan saka ni, sayanya ambil minyak zaitun habatus sauda, saya campur dalam bentuk krim gini, saya suruh mereka amalkan, sapu di sendi-sendi, sapu sikit-sikit ya, jangan sapu banyak sangat, sapu di belakang. Nak tidur malam tu, mudah-mudahan lama-lama akan hilang penyakit gangguan saka yang berlaku pada seorang ini sini. Cuba perhatikan buat amalan lah. Yang sakit lutut tu, cuba ambil krim ni, sapu dekat lutut dia, dan kena garuk tu cuba sapu. Mudah-mudahan Allah jadikan kesembuhan pada kita ni sini. Ni bukan krim pemutih ya, jangan salah anggap. Tengok kotak warna putih ni krim pemutih, dia sapu di muka pula, panas nanti tak kena. Ini mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan daripada dana yang terusan inilah, insya-Allah. Dan saya sedang bangunkan demikian, dan mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat mana kami berkumpul malam ini ya Allah, kami berkumpul untuk menyambut malam kemerdekaan di kalangan kami ya Allah. Kemudian pada masa yang sama ya Allah, sampainya penghujung tahun dalam kalender Islam ya Allah, saat mana kami datang di rumah kamu tadi ya Allah, kami datang dengan dosa-dosa yang banyak ya Allah. Kami tadarkan tangan kami ini ya Allah, mengharapkan diampunkan dosa-dosa kami yang lalu ya Allah. Kamu tunjukkanlah jalan hidup kami ini ya Allah. Kamu murahkanlah rezeki kami ya Allah. Kamu panjangkanlah umur kami dalam keredaan kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami mengadu kepada kamu ya Allah. Betapa ada di kalangan kami saat menadah tangan ini ya Allah, sedang diuji dengan penyakit yang berpanjangan ya Allah. Kamu jadikanlah penyebab kehadiran mereka ke majlis ilmu ini ya Allah, di antara penyebab penyembuh pada penyakit yang mereka deritai itu ya Allah. Ada di kalangan kami saat menadah tangan ini ya Allah, sedang dililit dengan hutang piutang yang banyak ya Allah. Kami mohon pada kamu ya Allah, disebabkan kehadiran bersama dengan kami ini ya Allah, kamu tunjukkanlah jalan penyelesaian terhadap hutang piutang itu ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami ya Allah, sedang menderita dalam kekeluargaannya mereka itu ya Allah. Hubungannya menjadi renggang ya Allah dalam kekeluargaan itu ya Allah. Damaikanlah rumah tangga mereka itu ya Allah, disebabkan kehadiran mereka di majlis ilmu ini ya Allah. Kamu tunjukkanlah jalan yang baik dalam hidup ini ya Allah. Kamu jadikan masa depan Islam yang cemerlang di bumi Kedah ini ya Allah. Kamu tunjukkanlah kehidupan kami yang saleh ya Allah, untuk kami di kalangan mereka-mereka yang saleh ya Allah. Hidup dan matikanlah kami dengan keadaan mentaati perintah kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak-anak kami yang akan melalui peperiksaan UPSR sebentar lagi ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah, agar mereka dipermudahkan ya Allah dalam pengajian mereka dan menjawab persoalan itu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang saleh ya Allah. Anak-anak kami yang menghafal Quran ya Allah, kamu lembutkanlah hati mereka ya Allah, senangkan Al-Quran masuk dalam tu badan mereka itu ya Allah. Anak-anak kami yang akan menghadapi PMR dan juga SPM ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah,
agar dijadikan anak-anak kami anak-anak yang berjaya ya Allah, di dunia maupun di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kamulah yang mengetahui apa yang terbelit dalam hidup ini ya Allah. Kamulah yang mengetahui ya Allah apa yang susah kami lalui ini ya Allah. Kamu rungkaikanlah semua persoalan-persoalan itu ya Allah. Tunjukkanlah jalan hidup kami yang mudah dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah terhadap apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis badan kami itu ya Allah. Saat dikapankan jenazah kami nanti ya Allah, kamu jadikan amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad itu ya Allah. Saat mana kami diusung nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling saleh ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Dikala mana ya Allah, dikala mana saat mana kami mula diturunkan jenazah kami ke barzah nanti ya Allah, kamu jadikanlah kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Kamu wangikanlah kubur kami saat itu ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah dengan kata-kata yang baik untuk kami saat itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di malam pertama kami di barzah nanti ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin ya Allah. Saat sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu ya Allah. Rindu saat tangannya memeluk tu badan kami ini ya Allah. Rindu ya Allah saat kami didukung oleh arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat pipi kami dicium di kanan dan kiri kami ya Allah. Rindu ya Allah saat gurau senda kami dengan arwah ayah kami itu ya Allah. Rindu ya Allah saat mana kami mengaminkan doa arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat mana kami melihat arwah ayah kami sujud dan sujud pada kamu ya Allah. Rindu ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya hati kami ini dengan mereka saat membesar dahulu ya Allah. Sayangnya ya Allah, dikala mana kami menadah tangan ini ya Allah, arwah ayah kami terbujur kaku di kuburan sana ya Allah, menunggu datangnya doa-doa anak yang saleh ini ya Allah. Jadikanlah doa kami ini doa-doa anak yang saleh ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka itu ya Allah. Jadikanlah kuburnya di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Satu ketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah membentak-bentak kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya itu ya Allah. Ampunkanlah kami di kala itu ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami pula bercakap kasar di hadapan kami kini ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami enggan mendengar kata bicara kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan hidup kami seringkali berantakan ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah yang menyebabkan kamu berpaling daripada doa-doa kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah yang menyebabkan hilangnya rahmat perjalanan hidup ini ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sekeji mana pun kami ini ya Allah, sejijik mana pun kami dengan dosa-dosa ini ya Allah, sejahat mana pun perjalanan hidup kami sebelum daripada ini ya Allah, sebanyak mana pun kesilapan yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan keampunan kamu ya Allah.
Pandanglah kami dengan pandangan Rahmanur Rahim kamu ya Allah. Pandanglah kami ya Allah. Pandanglah kami ya Allah. Kami hamba-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معارك لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة